Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Hadirin kalam, pertama sekali marilah kita rasakan syukur terima kasih kepada Allah Taala. Syukur kita pertama sekali nikmat hidup masih dikurniakan dan diberikan pada kita di hari ini. Syukur juga kita dapat Islam dan kita dapat iman, dengan mana dijadikan hati sanubari kita boleh mengia dan membenarkan ajaran-ajaran Nabi SAW. Syukur banyak-banyak juga Allah Taala jadikan kita masih haloba untuk mencari ilmu, untuk bersusah payah memahami ilmu, memahami ajaran-ajaran Nabi SAW. Diberi pula kesihatan, kelapangan masa, dengan itu dapat hadir pagi ini untuk membuat satu daurah tentang bab wakaf. Jadi nota yang ada bersama dengan tuan-tuan tu adalah petikan daripada matan Arab, itu adalah kitab Minhajul Talibin daripada Imam Nawawi. Jadi kita bicara bab wakaf tu, saya kopi yang hak wakaf je lah. Jadi yang terjemah tu adalah terjemahan yang telah dibuat untuk buat rujukan untuk mudah baca kan. Tapi saya tak baca hak terjemah, saya baca hak Arab lah. Jadi tuan-tuan yang agak OKU dalam bahasa Arab tu, tengoklah hak terjemah tu. Kalau sepatutnya memang kena tengok hak Arab tu, pasal tengok Arab tu yang kalau ikut nak faham betulnya kan. Terjemah tu kod ada yang tak apa nak faham, bantu situ. Tapi besarnya tengok dekat Arab. InsyaAllah kita berperang bab wakaf hari ni, insyaAllah. Istilah perang tu maksudnya kena bertarung sikit lah, pasal rally panjang agak panjang juga, insyaAllah. Rasanya terus pada apa kita bicara. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, kitabul waqfi, kitab wakaf. Kitab kita ni bila fiqah dia terus on topic lah. Kalau kita lihat sikit sabda Nabi SAW yang kita biasa dengar, qala Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila mati seseorang anak Adam, maka terputuslah amalan dia. Amalan dia sendiri habislah, pasal dia dah mati. Mana boleh dia nak beramal. Jadi melainkan ada 3 perkara yang sebut dalam hadis tu. Pertama adalah sadaqatin jariyah. Sedia maklum hadis ni cuma sekadar untuk mukadimahkan majlis kita berbicara bab wakaf. Dan bila sebut sadaqatin jariyah tu, atas sebut ulama-ulama hadis, itulah yang dimaksudkan dengan sadaqatin jariyah itu adalah wakaf. Tanpa khilaf di kalangan ulama, yang dimaksudkan dengan sadaqatin jariyatin adalah al-waqaf. Jadi antara benda yang boleh menyambungkan hukum kita beramal adalah waqaf. Lagi waladin salihin yad'u lahu, anak soleh. Masyhur kata ulama hadis, maksud anak soleh yang yad'u lahu adalah anak yang mukmin wa in kana fasiqan. Dia beriman sekalipun fasik. Pasal tak syarat soleh dalam bab tu. Kena, kalau sebut soleh pun dalam hadis tu, waladin soleh dengan mana waladin mukmin. Jadi kalau di Islam beriman, itu dah jadi jariah, walaupun anak tu tak mendoakan mak bapak. Kalau mendoa lagi bagus. Tapi kalau ikut atas syarah-syarah ulama berdasarkan hadis-hadis lain, masuk waladin salih adalah waladin salih. Maksud salih tu, salih dalam bab ni adalah mukmin, muslim mukmin. Muslim mukmin sekalipun wa in kana fasiqan wa in lam yad'u li abawayhi, sekalipun dia tak doakan untuk mak bapak dia, adalah hukum jariah. Satu, ramaikanlah anak anda. Tak faham sudah. Yang ketiganya adalah ilmin yuntafa'u bihi. Yang tu kalau ikut akhir tu, terajak ke depan sebut. Ilmu yang dimanfaatkan. Maksudnya apa-apa ilmu yang dia adalah baik, yang kita ajar, orang pandai dengan sebab kita, orang reti dengan sebab kita, yang dengan itu bila kita mati, ilmu kita masih dipakai dengan sebab apa yang kita ajar, maka ilmu tu adalah termasuk ilmu
yuntafa bihi, ilmu nafi' yang kita ajar, dia pandai, kita tunjuk jalan dengan sebab kita, dia reti. Bila kita mati, selagi dia beramal, apatah lagi kalau dia ajarkan pada orang, maka selagi kita hukum macam kita beramal, semua amalan dia adalah dalam buku catatan kita. Sekali lalulah hadis tu. Dan kata ulama, hadis ni angka 3 tu la mafhum lah. Hadis yang disebut 3 tu tak ada mafhum. Kalau kita belajar usul fiqh, mafhum ni selalu bahas dalam usul fiqh kan. Kalau istilah mafhum, bab adat, mafhum adat maksudnya la yanqus wa la yazid. Tak tambah tak kurang. Kalau sebut 3 lah. Kalau dalam ayat sebat misalnya awatan, fajliduhum samanina jalda, ada fajliduhum mi'atal jalda, ada bab kes sebut 180. Yang tu dia adat yang ada mafhum baginya. Yang laha mafhum. Istilah mafhum maksudnya angka tak boleh kurang, tak boleh lebih. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Kalau ada angka yang tak dipakai angka tu dengan masuk angka, tapi dia adalah satu kinayah untuk menunjukkan banyak, dan bahkan selain pada angka yang disebut, ada lagi kalau kita duduk bicara ni yang disebut amalan, dia masih hukum kita beramal walaupun selain pada 3. Ada lagi ke? Kalau ikut maksud sebut ulama, ada. Dan bila ada tu, angka tu adalah dipanggil angka yang al-adat la mafhumalah, adat yang tak ada mafhum lagi. Macam hadis yang kita selalu jumpa, sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zillu, ada 7 golongan. 7 je ke? Ada lagi. Ada lagi. Jadi tempat-tempat yang bila disebut angka, tak muradkan dia dengan angka, yang tu dipanggil al-adat la mafhumalah. Jadi dalam hadis ini disebut 3, ada lagi ke? Ada. Kalau sikit antara yang telah disebut oleh ulama dengan satu persatu, memang ada bahas dia. Kalau kita buka kitab-kitab fiqh yang mensyarahkan bab-bab macam ni, panjang bicaranya. Cuma saya nak sebut, ada benda yang common knowledge kat kita, walaupun kita tak ngaji tinggi. Antaranya apa? Kita bukan ajar ilmu, kita bukan masalah anak yang ni, bukan masalah harta wakaf, tapi kita tunjuk satu benda baik. Orang contohi kita. Katalah kita mula buat pengajian, selagi pengajian tempat yang kita buat tu, orang mencontohi kita dengan buat program pengajian, maka segala pengajian orang buat tu adalah dalam buku catatan kita. Itu termasuk dalam istilahnya amal yang walaupun kita dah mati, cuma nak bubuh apa? Sedekah jariah, bukan jariah. Ilmu, bukan ajar ilmu, cuma ada sunnah yang hasanah yang kita ajar, yang kita tunjuk. Saja sebut itu sikit nak menunjukkan tentang hadis. Dan masuk hadis tu sedekatin jariah adalah wakaf. Itu bicara kita. Satu sebut hadis tu sikit untuk mukadimah kita bicara. Dan bila sebut buat wakaf ni, kadang-kadang ada orang buat wakaf tapi kerana tak pernah mengaji apa syarat rukun dia dan tak faham macam mana permasalahan dia, banyak penyelewengan berlaku dalam bab wakaf lah. Satu, kita kena ada ilmu. Dah ada ilmu, insya-Allah tahu beramal, baru beramal. Dan kita tengok sekarang ni banyak orang yang beramal dalam bab wakaf tapi tak pernah belajar bab wakaf. Nanti wakaf dia jadi sia-sia, tak jadi kan? Jadi tak jadi, kita tengok, kita kelari sampai petang ni. Istilah kelari tu maksudnya nak baca nota yang ada lah. Baik, terus pada apa kita nak bicara, hadis tu sebagai mukadimah insya-Allah. Kata musannif rahimahullah taala, kitabul waqfi hadza kitabun fi bayani ahkamil waqfi. Dia terus kepada syartul waqif sihhatu ibarati, syarat orang mewakaf, mengisyaratkan bahawasanya nak wakaf ni ada syarat waqif satu, orang yang mewakaf. Kalau ikut masyhur kitab-kitab fiqh ada 4 syarat wakaf berdasarkan semua hadis yang ada, begitu juga ayat Quran berkaitan dengan bab ni. Syarat wakaf mesti berlaku ada 4, mesti waqif, lepas tu mauquf alaih, lepas tu mauquf alaih, al-mauquf dulu, waqif, mauquf alaih dengan sirah. 4 tu lah. Waqif orang mewakaf, lepas tu apa benda yang diwakafkan itu mauquf alaih, wakaf ke siapa, kepada siapa nak diwakafkan. 3, keempatnya sirah. Ini 4 tu lah yang dia akan sebut. Cuma kitab ni kita ambil pada Minhajul Talibin. Minhajul Talibin dia tak sebut dalam bentuk angka-angka berapa rukun syarat. Kitab yang berbentuk angka ni, kalau kita belajar kitab fiqh,
ialah kitab Fathul Qorib lah. Kitab tu yang ada sebut berapa angka ni. Baik. Jadi dia sebut pada wakif dulu. Dan bila sebut wakif, orang nak mewakaf ni, benda besar dalam bab wakaf mesti milik. Jadi kalau masjid punya, surau punya, orang punya, kita kata kursi ni kita wakaf lah. Kita pula wakaf, bukan kursi kita. Tak betul lah tu. Dah sewil awal lagi Pak tu. Bopi pasal sewil tu. Jadi syarat wakaf mesti milik. Baik. Cuma ni sebab kitab kita pertama dia sebut mestilah sihhatu ibarati. Kalau asal terjemah sah ibaratnya. Tu terjemah mudah lah. Apa maksud ibarat? Maksudnya sihhatu kalamihi. Maksud ibarat ialah kalam. Apa maksud kalam? Maksudnya dia adalah orang yang percakapan dia dipakai dalam syarak. Sikit soal. Siapa dia? Orang yang sah percakapan dia. Yang dia cakap dipakai. Kalau ikrar, sah ikrar. Kalau syahadah, sah saksi. Siapa dia? Orang yang sihhatu ibaratihi. Hak ni yang kita pekah lemah ni kan. Siapa dia? Orang yang sah ibarat ni. Maksudnya percakapan dia boleh dipakai. Siapa? Kanak-kanak boleh tak? Tak. Pasal apa? Dia tak sah ibarat. Pasal dia punya percakapan, walaupun dia kata saya wakaf, saya sedekah, saya bagi, saya hadiah, saya wasiat, sah kanak-kanak. Sah kanak-kanak ibarat dia tak sah. Orang yang tak sah ibarat ialah orang tak ada akal, orang gila, orang ngigau. Jadi syarat pertama tu adalah nak keluarkan orang gila, orang mimpi, orang ngigau. Termasuk alam tu kanak-kanak. Pasal dia walaupun tak ngigau, walaupun ada akal, tapi pasal tak cukup umur balik, ibarat dia tak pakai. Istilah ibarat maksudnya percakapan dia. Khusus kita bicara wakaf ni, kalau kanak-kanak dia ada harta, dia kata dia wakaf, tak sah wakaf dia. Bahkan dia hebah, dia hadiah, tak sah. Satu atas istilah di atas kaedah itu, isu-isu muamalat sikit. Kanak-kanak memang ada kata dia, katalah sekarang harta tu ada kat dia RM10, kata dia, pakcik, ustaz, saya sedekah kat ustaz RM10. Boleh ambil? Tak boleh ambil Kita pula terbalik tak? Kita sedekah kat kanak-kanak, boleh tak? Adik ambil RM10, boleh tak? Tak boleh tak? Siapa tak boleh? Jawab. Tu dengan anda sekeh tu. Tu saya kata kelayu. Siapa tak boleh? Dia tak layak qobat, dia tak layak terima. Sah dia jual beli. Kaedah kita tak sah. Bila tak sah jual beli, sah hebah. Sah sedekah dia. Ni kita bicara sah wakaf dia. Sah tak dia bagi sedekah kita? Sah tak kita sedekah dia? Masyhur sebut ulama, kanak-kanak ni atas sedekah, kita sedekah kat dia tak boleh. Pasal dia bukan ahli, asal bicara tentang ibarat. Ni dia tak sah qobat, dia tak sah tabaruk. Dia tak ahli tabaruk untuk dia bagi tabaruk, dia tak sah untuk terima tabaruk. Nak bagi kat siapa? Wali dia. Tambahlah bagi beli mercun, 2 kali bodoh kita. Okey, sikitlah syarah kau tu kan. Asal nak sebut satu ibarat. Kanak-kanak ni atas masyhur sebut ulama-ulama kita bahas dalam bab muamalat, dia yang boleh ialah apa? Bagi makan dia. Mai jemput makan kuih. Kuih raya, mari ketupat, lemang, mari makan. Duit raya kalau ikut tak boleh bagi kat dia. Berapa orang ni? 4 orang. Ni anak siapa? Ni anak siapa? Ni siapa? Balik nanti aku bagi ke bapak kau. Kalau ikut muamalat asal macam tu. Tapi kita dah biasa muamalat bodoh. Saya punya ayat itulah. Muamalat bodoh itu bagi. Dia serupa macam ayam kita pergi makan. Saya bukan nak tunjukkan budak-budak tu ayam, tapi dia bukan orang yang sah tabaruk. Bagi makan kandung boleh, bagi nasi boleh, bagi martabak boleh, dia makan je kan. Bagi makan boleh, bagi RM5 boleh tak? 2 kupang tak boleh bagi. Pasal apa? Ayam. Takkan bagi 2 kupang, dia bukan kerti apa. Kanak-kanak kita bagi apa? Kita pergi ziarah kanak-kanak orang lahir, kanak bawa duit ni, bawa duit. Ziarah kanak-kanak ni. Lepas tu nak balik buat apa? Bagi kat apa? Bagi kat baby. Bodoh betul. Baby kerti apa? Buah mantal lah. Buah mantal. Ni untuk orang baru. Lah mak dia ada sebelah, bagi mak dia lah. Ni. Nah.
kak ke makcik ke, adik ke, mak long ke, mak ngah ke, kak ngah yang ni untuk orang baru. Maknya tolong pegang. Nah, ambil tu amanah tu. Amanah tu. Dia bagi baby tu kerti apa? Untuk maknya sapu lagi. Tu sapu tu satu hal. Tu khianat tu. Nabi nak kata sah bagi. Baik, bila dia akan sah untuk terima? Jawab. Balik lah. Tu satu kanak-kanak boleh lah kita sedekah dia. Dah tak boleh lah. Tapi kita dah amal cara tak betul lah. Sebab tu muamalat tak pernah mengaji. Panggil mengaji pun tak mau main. Tu pun saja sekih kepala dia. Bila main-main kena sekih tu dia padat kan muka. Okey, siap. Nak apa? Tang sah ibarat. Syaratul waqif sah sihhatu ibaratihi. Kemudian wa ahliyatut tabarru'i, mesti ada keahlian untuk buat tabarruk. Cuma kita baca ni matan kan. Kalau baca kitab Minhajul Talibin tu dia ada syarah, macam-macam syarah Minhajul Talibin ni. Baca tuhfah ni, ayah kaya lah. Bukan kaya, jutawan. Dekat saya ni Mughni Muhtaj, syarah Khatib Syarbini. Kalau asal bahasa tu disebut keahlian untuk buat tabarruk. Yang ni yang baligh. Ini apa? Bukan orang sapih. Apa sapih? Orang yang tak bodoh dalam bab pengurusan harta. Baru dia sah untuk tabarruk. Satu orang-orang yang istilahnya lemah akal, orang yang selalu mughafal, orang lupa, nyanyuk, apatah lagi yang gila apa lagi, memang tak sah tabarruk lah. Tadi tang ibarat, yang ni tang sah tak sah tabarruk ni. Ayat asal macam tu. Cuma kalau sebut sekali lalu, siapa yang orang ahli tabarruk? Orang ahli tabarruk mesti baligh, berakal, cerdik. Jadi tak cerdik, sapih. Tak berakal, gila. Bahasa mudah tu. Baligh, kanak-kanak. Itu semua tak panggil ahli tabarruk. Jadi ahli tabarruk faham apa? Baligh, untuk berakal, cerdik. Cerdik maksudnya dia bukan orang hukum sama ada mahjur bi safahin ataupun mahjur bi falasin. Maksudnya orang yang kena hijir harta dengan sebab dia muflis. Orang muflis tak sah wakaf. Pasal apa? Reta pun hutang banyak nak wakaf. Macam mana? Hutang banyak daripada reta. Macam mana nak wakaf? Kena selesai dulu. Nak buat wakaf, buat sunat. Bayar hutang wajib. Jangan buat bodoh. Bayar dulu hak wajib, baru selesaikan sunat. Itu kaedah-kaedah muamalat kita lah. Jadi tak sah orang muflis untuk buat wakaf. Tak sah orang mahjur pisabahin. Dia ni orang, dia istilah orang luar, dia bodoh dia. Atau kau ni wakaf ke? Wakaf. Bagus, wakaf lah. Orang yang macam tu, orang macam tu. Tu mahjur alaih, pisabahin. Orang tu tak sah untuk dia buat wakaf. Kanak-kanak, apatah lagi lah. Walaupun dia cerdik. Seperti syarat baligh tu tak ada. Baik, kalau ikut asal ayat dia sebut dua je tu. Bagi soalan sikit. Kafir boleh tak wakaf? Kafir dalam bab muamalat, adakah dia ahli tabarruk? Faham soalan? Kafir sah tak ibarat dia? Orang kafir, dia balik. Kafir ni kita balik lah. Kanak-kanak apa-apa orang gila tak sembah lah. Kafir balik ni, kalau dia mengucap kalimah syahadah, masuk Islam. Masuk Islam lah. Itu sah percakapan dia. Sah, dia sah ibarat. Okay. Adakah dia ahli tabarruk? Orang kafir infak untuk fakir miskin. Boleh tak kafir fakir miskin ambil? Tak boleh ambil? Soalan ni. Saya bukan bagi jawapan ni, saya bagi soalan ni. Orang kafir dia infak harta untuk dia bagi lembu seekor. Kalau dia bagi lembu korban, untuk korban tu tak sah. Pasal dia tak boleh buat ibadat. Ibadat dia tak boleh buat. Wakaf ni memang ada wajah ibadat. Kita tak sebut tambah wajah ibadat ni. Kita baru sebut masalah tabarruk. Dia bagi duit buat rumah anak yatim, boleh tak? Boleh? Boleh tak kafir wakaf? Boleh? Dari segi ahli tabarruk boleh. Cuma tak manfaatlah akhirat wakaf dia. Pasal apa? Pasal dia kafir. Amalan dia boleh tengok. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan atau syarran. Kedua-dua jenis syar atau khair ni. Man pula tu siapa? Laki Islam. Atau ulama tafsir kata apa akan jadi?
yarah, dia akan lihat. Lihat akan lihat. Tapi kalau tak ada iman, tak manfaat. Orang kafir tak manfaat. Tapi nisbah harta sah tabarruk. Dia hanya akan dipakai dan dapat pahala bila dia convert masuk Islam. Sah semua. Semua belanja-belanja dia, semua pernah duit dia bagi orang, sedekah ke orang, anak yatim. Dia bagi fakir miskin. Dia bagi cuma buat korban, tak nama korban juga. Tapi lembu-lembu apa, kambing, dia bagi orang untuk buat kenduri apa tu. Semua dapat pahala. Dosa dia yang lampau semua yughfar lahum ma qad salaf. Itu kelebihan orang kafir dan itu targhib syarak kepada orang kafir supaya dia masuk Islam. Macam mana pun nisbah dia nak buat sekali pun dia wakaf apa? Dia wakaf masjid. Nisbah dia wakaf tu sah dari segi tabarruk dia. Nisbah ibadat dapat pahala tak ada tu. Cuma ada ilmu ke dia buat wakaf tu satu hal lain. Nanti sembang lain nak tu. Asal nak sebut tak ahli tabarruk je. Itu kafir. Baik, jadi kalau ahli tabarruk satu ibarat. Jadi bila sebut keahlian tabarruk sah percakapan, saya sebut balik berakal apa tadi. Kalau benda besar yang walaupun tak sebut yang saya sebut awal-awal tadi apa dia? Mestilah untuk buat wakaf untuk nama ahli tabarruk dan sih ibarat mesti malik milik. Mesti keadaan orang wakil ni dia memilih harta. Harta dia baru boleh dia wakaf. Harta kita baru kita boleh jual beli. Harta kita baru boleh kita sewa ke orang. Harta kita baru boleh kita pinjam ke orang. Harta kita baru boleh kita hadiah ke orang. Kalau harta orang mana boleh kita sewa ke orang, kita pinjam ke orang, kita nak wakaf ke orang, mana boleh. Pasal harta orang. Harta orang. Pasal untuk jadi ahli tabarruk, tak ahli satu, nisbah harta yang ni buat tabarruk mesti harta kita. Khususnya bicara buat wakaf. Kita nak sedekah mesti harta kita. Satu jumpa harta orang kutip tepi jalan, RM50. Boleh tak duit tu buat tabung? Jawab. Bagi faham syarat, faham muamalat, faham jawab. Boleh tak buat tabung? Biasa tak ambil duit orang buat tabung biasa? Duit orang buat tabung, duit sendiri tak nak buat tabung. Kena sikit hebat tu baru faham. Betul lah cakap. Duit sendiri tak buat tabung. Duit sendiri RM50 buat tabung lah. RM5 pun tak bisa bubuh. Bubuh lah ayat itu kan. Kalau tuan-tuan bubuh baguslah. Tapi saya kita apa? Duit orang jumpa RM50 boleh buat tabung. Duit siapa? Duit orang sah kita buat tabung. Duit apa tu nama tu? Kalau istilah fiqah. Luqatah. Luqatah buat apa? Habis-habis tidak pegang simpan. Siapa minta esok? Dia dakwa duit dia, memang kita tahu betul, bagi. Kalau kita nak milik, macam mana? Kena perwawa. Tu kena ngaji bab apa tu? Bab luqatah. Saja menyambil bab tu. Nak kata apa? Dia orang bukan boleh kita nak buat kewajikan, bukan boleh buat tabung. Bukan boleh buat tabung. Pasal bukan duit kita. Bukan duit kita. Kita letak tak betul tu. Kita istilahnya telah menzalimi harta orang. Harta orang yang dia tak nak buat tabung, kita lah pandai-pandai buat tabung. Mana sah? Kita kata buat kebajikan juga. Siapa buat kebajikan? Buat dosa. Tahu mana buat dosa? Kita belanjakan harta orang yang kita bukan milik. Dosa situ. Walaupun kita tak makan. Tapi istilah belanja guna apa lagi? Beli, jual yang bukan benda kita, dosa. Pasal apa? Bukan kita punya. Melainkan kalau diberi kuasa dengan wakil, Allahumma salli ala wakil, bak wakil antara bak yang boleh, wakil ataupun dia bagi milik. Bagi milik kita punya. Kita punya ikut kita nak buat apa. Tapi yang ni dia tak jadi milik. Bila tak jadi milik, mana boleh kita nak belanja dengan harta orang. Sebut situ. Nak faham kan sihatul ibarat, sihatul ahliyah, aliyah tabarruk, mesti syarat dia milik. Sebut tu. Satu sikit lagi, ke depan sikit. Walaupun bab wakaf jumpa ke depan kan. Masjid lama nak runtuh. Untuk buat masjid baru. Masjid lama runtuh tu, saat datang runtuh tu, boleh tak runtuh? Runtuh maksudnya merosakkan harta wakaf. Masjid lah masjid wakaf. Boleh punah harta wakaf. Dengar saya sebut bahasa kasar saya lah. Nak mampu harta wakaf orang ni musnah kan.
Okey, kalau katalah diruntuhkan, boleh jual tak? Ha? Harta wakaf milik siapa? Saya tanya milik tu. Harta wakaf milik siapa? Ha? Milik orang diwakaf? Tak, orang diwakaf tak milik. Dia milik manfaat dia. Milik bukan dia. Milik siapa? Milik Allah. Milik Allah siapa boleh jual? Siapa boleh jual? Jawab dulu. Ni lah kena ngaji buat kau. Ngaji buat faham. Kau dah nampak macam kita punya ke? Pelotang kau. Datang kuasa masjid punya. Masjid. Bukan dia punya. Nampak orang wakaf. Siapa punya? Mana ada siapa punya? Lembaga pengurus hanya mengurus untuk takbir. Supaya di mana mawquf alaih tu diberikan tempat yang betul. Itu je tanggungjawab dia. Tapi dia tak boleh ada kuasa untuk mengubah milik. Sehingga orang mewakaf pun tak boleh membatalkan wakaf dia. Saya dah wakaf buat masjid. Dia tengok masjid tak ada orang. Macam mana? Cancel lah. Baik buat kapal sawit. Tanya. Boleh? Kau dengar tak? Kepala otak kau. Kau belajar buat wakaf kat mana boleh masuk-masuk hukum? Bila kau dah kata sah wakaf, ibarat kau dah sah, kau dah cakap, kau dah lafaz, dah jadi wakaf. Istilahnya insyakan wakaf. Mana boleh masukkan wakaf? Wakaf tak boleh masuk. Wakaf tak boleh masuk. Hatta orang yang mau wakaf pun tak boleh memasukkan dia. Tapi kita tengok berapa banyak tempat-tempat wakaf buat menasah ni. Dia tengok tak maju. Buat macam mana? Ambil balik. Buat menasah tak jadi. Tak ada orang duduk. Ini masalah kita ni. Buat ibadat, nak buat ibadat. Tu kalau dia jual macam mana? Jual lah bukan milik dia. Makan harta batil. Makan api neraka. Satu, takkan jadi takwa melainkan dengan ilmu. Kita buat ibadat satu, buat syahadah, buat akidah ni, muamalat ni, tak mengaji langsung ni. Sikit tanya dulu tak, siapa biasa mengaji buat muamalat daripada mula buat baik sampai buat wasiat. Dah antara bainahuma tu macam-macam benda lah. Siapa biasa ngaji kitab sampai habis? Ada? Nak angkat tangan untuk apa nak wani tu. Lagi tanya kitab apa? Kitab apa? Kitab apa yang biasa ngaji? Kita sekolah kebangsaan Sekolah kebangsaan belajar apa muamalat? Ada buat jual beli? Kitab, belajar kitab apa nama kitab? Nama kitab. Baca muqarrar masuk jamiah baca muqarrar. Kitab apa? Kitab Syekh. Syekh ambil kitab mana? Dia ambil tu. Tu tanya rujukan kalau macam mana? Cirit kan? Tu cirit tu. Kita mengaji tak kemas. Tu saya kata tak kemas tu. Nak tahu je. Tambah amalan lagi jauh betul ustaz tu. Sokong sangat ayat tu. Okay. Kita bagi terbaik. Best satu. Taraf gol. Buat betul kan tu. Malaysia bukan kira buat tu. Satu bab muamalat ni bukan kira bicara sangat. Bab ibadat tu bab akidah tak ada kira bicara. Okey, nak cerita apa ni? Baru nak cerita sihatun ibarat dan ahliyatut tabarruk. Okey. Kemudian wa mauquf. Okey, tu syarat mauquf pula. Wal mauqufi wa syartul mauqufi. Soalan tu tentu. Soalan waqif saja. Ada soal? Dari segi asal bab masalah mewakaf harta, istilah buat tabarruk dalam bentuk amwal, atas kata dia adalah orang yang sah ibarat, syarat dia balik apa salah dan berakal, dan ahliyatut tabarruk sah untuk daripada kafir sekali pun buat masjid. Maksudnya harta dia tu boleh buat masjid, cuma atas kaedah ulama disebut adakah harta dia tu semua halal. Itu ya. Kalau dia bagi duit haram, duit masjid tu duit apa? Duit babi. Masjid babi jadinya. Pasal duit daripada haram lah. Duit apa? Duit loteri. Masjid loteri. Masjid welfare. Dulu belah Perak ni, belah Hulu Perak ada satu masjid yang duduk bising dulu. Tuan-tuan tak tahu, diam je lah dengar orang saya nak khabar. Sampai orang, kalau orang mengaji tak mau singgah masjid tu sembahyang. Pasal bunyinya, tohmahnya kata ada masjid ni buat daripada duit welfare loteri. Masjid apa? Tanya lain lah.
Tapi nak kata ada bunyi tomah itu, betul tak betul? Bunyi tak sungguh tak kata, tak tumbuh tak melata. Lain tu sambung depan. Okey. Lagi, rasa saya jawab soalan. Dari segi boleh, ya, boleh. Tapi tersebut pahala macam mana? Pahala tak ada. Dia berbeza bab muamalah ni dengan bab ibadat. Puasa kafir boleh tak puasa? Sia-sia. Pasal bab puasa dia bab ibadat, ibadat tak jadi. Pasal syarat besar di Islam. Wakaf